It's actually already being uploaded. Okay, this is my sensor Nampak sensor saya sebelah ujung sana. So apabila saya buka serial monitor, so your serial monitor will be available at the top right corner over there. And then anda boleh nampaklah dia akan keluar 1024, 1024. Dan kalau saya tersalah baud rate, so if the baud rate is mismatched, then it will become something like the worm word, something like this lah. So you might want to change it into the another baud rate lah that is suitable So the baud rate must be the same, which is 115200. Same also goes to this 115200. So kalau anda lihat pada saya punya sensor ni, apabila saya apabila saya rendamkan di dalam air, maka dia akan berubah value. Betul tak? Berubah ke tidak value-nya? Berubah ke tidak? Berubah ya. Jadi kalau saya rendamkan sikit, dia jadi sikit lah. Makin lama makin menurun, makin menurun, makin menurun, makin menurun, makin menurun, makin menurun, makin menurun dan sebagainya. Okay. So apa yang saya boleh dapat manfaat daripada sini? I know exactly what is the bit that already being read by the data. Maksudnya sekarang saya dah tahu kalau saya bagi dia kering, maka dia jadi 1024. Apa dia? 1024. Kalau dia kering Sebab apa dia jadi 1024? Itu adalah ADC lah. Iaitu analog digital converter telah menukar daripada value yang tak dipaham oleh manusia kepada faham. Maknanya 1024 probe kering, dia punya value 1024. 1024 ini adalah julat voltan yang dibekalkan oleh sensor, betul tak? Sebab saya pasang pada 5 volt dan juga ground, betul? Jadi kalau kita boleh tengok secara statistik ataupun matematiknya, kita ada voltan kosong dan voltan 5, betul tak? So sekarang ni kalau saya tanya tuan-tuan dan puan, 5 volt berapakah dia punya bacaan ADC? 1024, pandai. Okay, what about kalau dia dibasahi? Berapakah ADC dia? So kita akan tengoklah. That's why kita test tadi tu. So bila kita test, kita tahu, okay, kalau Arduino ni dibasahi, dia pun ada level dia kan. Kalau kita basahkan habis, macam contoh saya tengah buat ni lah, saya basahkan habis sampai ke peringkat yang paling atas, saya akan dapat as low as 670. Betul tak? Mana paling rendah dia boleh pergi 670. Jadi soalan saya, 670 berapa volt? Anda tahu tak berapa voltan dia? Tak tahu. Tapi anda boleh tak kira? Boleh. Anda boleh kira. Sebab itu di dalam Arduino dia ada satu yang dipanggil sebagai map function. Apa dia? Map function. Okey, untuk memudahkan urusan pembelajaran saya dengan kamu ni, maka saya jemput tuan-tuan dan puan untuk ambil satu contoh sketch seperti mana yang telah ditulis oleh seorang atuk. Nama atuk ni Mr. Bill lah. Saya panggil dia atuk je lah kan. Sebab dia memang dah tua pun. Saya tulis perkataan Drone Board Workshop. Kemudian saya letakkan dekat situ soil moisture. Soil moisture. Okay. So dia akan tulis dekat situ water your garden with IoT. A full credit go to Mr. Bill yang ada owner of this Drone Board Workshop. Saya just tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan. Untuk tuan-tuan dan puan cuba tengok dekat bahagian di bawah kita akan ada satu example mengenai sensor yang berkenaan So kita boleh tengok kat sini. This is the example of the soil calibration. Okey, dia ajar dah dekat sini siap-siap. Apa yang perlu dibuat? Mula-mula kita perlu buat calibration. Kita dah buat calibration ke belum? Belum. So anda boleh buat. Nak buat pakai sketch yang mana? Sketch yang Mr. Bill ni bagi. Boleh tak? Contoh kita ambil. So saya akan ambil sekarang Mr. Bill punya. Saya akan ambil dan saya akan tampalkan dalam satu sketch yang kosong. So mari kita belajari sedikit apa yang ditulis oleh Mr. Bill ni. Variable sensor value dia namakan sebagai integer iaitu sensor val. Kemudian define sensor in as 0, A0 lah. Kalau anda punya 24, 24 lah. Kalau anda punya 4, 4. Kemudian dia akan ada dekat sini analog read resolution adalah 12. Dekat sini saya tak boleh pakai 12 lah. Saya akan buang yang ini. Kenapa saya buang? Anda boleh pakai, saya tak boleh pakai. Sebab saya punya bukan 12 bit. Saya punya 10 bit lah. Okey, kemudian saya akan teruskan di belah bawah. Dia akan ada sensor val, analog read, sensor pin dan juga bacaan. Saya nak tanya, sama ke tak sama? Kalau anda tengok, sebenarnya lebih kurang sama. Cuma beza dia dekat sini, Mr. Bill, dia letakkan variable. Contoh macam yang berkenaan lah. Dia namakan variable sensor value tu sebagai sensor val. Dan dia namakan sensor val ni sebagai analog read kepada sensor in. Kenapa dia define sebagai sensor in? Sebab mungkin dia pakai kosong. So kalau dia nak sharekan sketch ini kepada orang lain pun boleh tukarkan mengikut pin assignment masing-masing. Okey.
Dah sudah, saya akan tekan butang upload. Okay, of course, apabila anda gunakan Arduino ni, dia akan minta tuan-tuan dan perempuan untuk savekan dulu. So, saya akan save Zahrawi. Saya akan tulis sini soil dan saya save. Dan saya upload. So, after a few seconds, then the code are going to be uploaded and then saya boleh dapatkan dua bacaan utama, iaitu bacaan tertinggi dan bacaan terendah. Ya. Jadi, kita tengok dulu macam mana. Okay, tunggu kejap. Dia tengah upload. So, sesiapa grup-grup yang buat pasal tanah ni sebagai contoh, anda boleh tengoklah apa yang ditunjukkan oleh Mr. Bill ni. Dia akan ada a few information lah yang sangat berguna untuk anda follow. Siapa yang buat pasal yang lain-lain pun sebenarnya boleh adapt dan adopt. Yang itu kita akan buat pada petang ni insyaAllah. Cuma saya akan bagi anda masa sekejap lagi untuk explore, untuk buat sendiri. Selepas you dah able to buat sendiri, maka kita boleh hantar data ini ke internet petang kelas 4 lah. Kalau tak, kita buat esok. Okay, so now I'm going to reconfigure this one to make it set at 9600 baud rate. Okay, so mana kita tahu bahawa jika dia kering 1024. Okay, what about kalau dia basah? So dia basah pun banyak level lah. Basah yang macam mana kan? Let's say saya letak pada paling atas lah, probe ni terkena, dia akan jadi paling rendah lah. Paling rendah dia akan pergi, let's say lah 735. The lowest that they can reach is 735. So I'm going to put somewhere the information. So the max will be, sorry bukan max, dry. Dry dia tadi berapa? 1024. So kalau wet dia berapa tadi? 735 7 berapa? 734. Tiba-tiba pula 600. Ini kelebihan menggunakan analog sensor lah. Kadang-kadang dia tak reliable seperti I2C. Tapi we can get the idea lah. So when I submerge the sensor down there until the limit of the sensor punya probe ni, dia punya stripe, so saya boleh dapat 68 lah. Saya letak 68 So I got here is 680. So by doing this, then we know two level. Bila dia kering 1024, bila dia basah maksimum berapa? 680. Okay, selesai. So the next step yang you kena buat sekarang adalah buat benda yang sama. Cuma beza dia, you akan integratekan apa yang dipanggil sebagai the code for moisture meter. So kita akan buat sama-sama moisture meter ni. Kalau anda lihat di sini, kita ada moisture meter ni. Saya minta tuan-tuan dan puan copy moisture meter ni. Okay, tengok apa yang saya buat. Tengok how I adapt this one. Because after this, saya akan benarkan tuan-tuan dan puan untuk buat sendiri. Lepas tu kita rehat lah. So, saya akan copy. Selepas saya copy semua yang Mr. Bill punya ni, I'm going to copy and then paste. Okay, tengok betul-betul macam mana saya buat. Sebab lepas ni saya akan tamatkan. So, anda kena tengok mana yang nak pakai, mana yang tak pakai. So, I'm going to go to the file. So, siapa boleh follow. Pergi kat Mr. Bill. Ambil yang bawah tu namanya build soil moisture meter. So, open the new sketch. Blank one. Copy. Copy what? Copy this one. Moisture meter code. Saya dah copy. Now, make adjustment lah. So, apa yang saya nak adjust? Pertama, saya akan adjust this thing. Include required libraries. Perlu tak library? Untuk petang ni, untuk tengah hari ni tak perlu library. So, buang. Untuk OLED, kita ada pasang OLED display ke? Tak ada, buang. Untuk OLED parameter ada ke? Tak ada, buang. Untuk Adafruit ni semua adalah yang berkenaan, boleh buang. Jadi, kita tak ada libraries. Betul tak? Okay, nanti library petang kita belajar, ya? Okay, constant dry sensor. Berapa tadi? 1024. Betul tak? For wet sensor, berapa? Ya Allah, pandainya. 680. So, kita ada soil moisture dan juga soil moisture percent. Ni biar. Kemudian, saya letak dekat AO. Anda letak dekat D4, D2. Ikut anda punya letak kat mana. Initialize I2C. Kita ada ke screen? Jawapan dia tak ada. Anda boleh buang. Okay, tengok Yang ini saya tak nak buang tau. Saya komen je. Masuk komen apa? Dia tak akan baca. So, the program are going to be skip. So, the computer are going to skip these functions. Okay, now kita pergi kat loop. Loop dia kata, get moisture value. So, this is the soil moisture value are going to be read by the analog read. And then, they are going to pass those information into the serial monitor. So, the serial monitor are going to be appear the value. Dia akan bagi value lah. Berapa value.
Kemudian ada satu yang sangat penting tuan-tuan dan puan boleh pelajari di sini, seperti yang saya highlightkan pada line 44 dan 45. Yang ini dipanggil sebagai map function. Nampak tak map function ni? Apa map function ni punya tujuan? Tengok betul-betul. Soil moisture value, dapat kat mana soil moisture value ni? Analog read, betul? Kemudian kita akan bagi tahu soil moisture value tu tolong mapkan. Kita nak map against what and what? Kita nak against the dry value dengan wet value. Apa maksud kosong dengan 100? Dry value maksud dia peratusan air itu tak ada, kosong kan? Itulah yang dinamakan sebagai kosong. Wet value mana nak dapat? Peratusan masa saya masuk probe tadi yang dia jadi paling tinggi. Kan kat sini kan dia ada ketinggian dia kan? So saya masuk yang paling tinggi tadi saya dapat berapa? 680. So dia akan membayangkan 100%. So that's why dia akan jadi seperti yang berikut. Soil moisture dry value is what? Wet value is what? 0 to 100. Benda ni penting terutama siapa yang buat MQ sensor or any analog sensor. You are going to use a lot with the map function. You write lah somewhere. Map function is the most important and common function for those who are using this Arduino punya package. Okey, kemudian kita akan pergi kepada keep value between 0 and 100. Ini dipanggil sebagai function constraint. Tujuan dia adalah untuk apa? Dia nak eliminate any negative. So, apa-apa negatif keluar, dia akan kira juga sebagai positif. So, this is the function. Okey, bawah ni, saya nak tanya tuan-tuan dan puan, ini semua penting ke? Jawapan dia tak penting. So, saya boleh delete lah. Sebab apa saya delete? Sebab dia nak display dekat LCD. Ada ke LCD tempat saya ni? Tak ada, jadi tak payah. That's all. Apabila telah siap, maka kita boleh upload dan juga compile. Dan tuan-tuan dan puan dipersilakan untuk save. Cuba buat sekarang, lepas tu pukul 1 kita rehat. Silakan. Seperti ini tengok contoh dia begini. MQ sensor anda pasang, betul tak? Anda dapat value. So anda kena tahu value sekarang yang dia tunjuk tu berapa. Katakanlah dia tunjuk 1000. 1000 tu adalah 1000 apa? 1000 bacaan lah. Bacaan 1000 yang awak pun tak tahu makna dia apa. Melainkan awak tahu apa yang berlaku di situ. Iaitu awak ada meter CO2 sebenar. So CO2 sebenar akan bagi tahu dengan kualiti udara yang ada sekarang, dia adalah 1000. So awak akan ambil lagi satu tempat. Satu tempat contohnya dekat luar. Dekat luar awak tahu bacaan dia 400 ppm CO2. Berapa pula bacaan dia? So awak tengok dekat mesin awak. Alat awak tunjuk 2000 contoh. So awak dah dapat dua information. Betul tak? Satu information adalah dalam kelas ni berapa ppm CO2 dengan berapa ppm CO2 dekat luar dan juga berapa bacaan ADC dia dekat dalam dan bacaan ADC dekat luar. Yang ini nanti kita akan buatlah petang sekarang. Tapi ini basic dia saya nak tunjuk dulu. Anda boleh apply-kan untuk anda punya perkara demikian. Okey, ini contoh. Cuba tengok. 1024, kosong kan? Okey, cuba tengok apa yang terjadi apabila saya memasukkan saya punya probe. So, apabila saya masukkan probe saya, nampak tak? Dia jadi dalam bentuk peratusan. Nampak? Sebelah kiri adalah value ADC dan sebelah kanan tu adalah peratusan. Tengok apa jadi apabila saya cuba merendamkan ke keseluruhan probe yang berkenaan. Semakin meningkat dan apabila saya rendamkan lagi sampailah dia mencapai ataupun menghampiri nilai 100%. Okey? Cuba buat sekarang. Saya sediakan mangkuk berair ini untuk anda uji